الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. صدق الله العظيم. Jadi alhamdulillah dapat boleh semaya maghrib berjamaah, dan insya-Allah boleh lagi dipilih untuk semaya isyak berjamaah. Yang mana Allah buat daripada kita alasan-alasan, dalih-dalih, jadi kita tak nampak dalih, jadi bolehlah kita semaya ngorek, semaya isyak berjamaah. Kalau Allah buka kepada kita dalih, alasan-alasan walaupun kecil pun, jadi mungkin kita tak mari. Jadi alhamdulillah boleh dipilih. Jadi qala muallif rahimahullah taala, وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ وَذُرِّيَّاتِهِ الْمُقَدَّسِينَ مِنْ كُلِّ رِجْسٍ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ. Dan siapa-siapa yang memperelokkan perkataan pada sekalian sahabat-sahabat Nabi, dan juga kepada isteri-isteri Nabi yang suci daripada segala dosa, dan juga zuriat-zuriat Nabi. Jadi dia memperelokkan perkataan pada zuriat-zuriat Nabi yang disucikan daripada dosa. Jadi orang-orang yang memperelokkan perkataan ni, mana tidak mencela sahabat, tidak mencela isteri-isteri Nabi, ummahatul mukminin, tidak mencela zuriat-zuriat Nabi. Jadi mereka ni faqad bari'a, maka orang-orang tersebut terselamat daripada sifat munafik. Sebabnya ada juga dia masuk ke ni dalam akidah, setengah tu tak masuk. Sebabnya ada juga orang yang dia memperlebihkan sebahagian sahabat, dan dia mencelakan sebahagian sahabat, melebihkan sebahagian isteri Nabi, dan dia mencela sebahagian isteri Nabi. Jadi dia tak sih lagu tu. Dia nak kita ni, jadi musannif mari ni dalam akidah dia ni, dia terima daripada dia hipung ke akidah-akidah lebih kepada akidah Imam Hanafi. Dan kata ulama lain yang terkini, dia kata bahkan dia hipung ke akidah ni daripada 4 mazhab. Jadi lagu mana kita sepatutnya dengan sahabat Nabi, dengan isteri Nabi, dengan zuriat Nabi, jadi kita kena kata benda yang baik-baik. Apa yang berlaku antara mereka tu kita tak kecek. Jadi kita keceknya baik-baik. Wa ulama'us salafi minas sabiqin ataupun minas salihin
wa man ba'dahum minat tabi'in min ahli al-khairi wal athari wa ahli al-fiqhi wan nazari la yuzkaruna illa bil jamil. Begitu juga semua ulama-ulama salaf daripada kalangan yang salihin dan juga sekalian daripada at-tabi'in, daripada ahli al-khairi yang baik-baik, dan juga ahli hadisnya, ahli fiqhnya. Jadi semua tu kita tak boleh nak kecek, tak boleh nak sebut, melainkan kita kena sebut benda-benda yang baik. Jadi mereka tu duduk dalam kurun yang terbaik. Jadi Nabi sebut antara kurun yang terbaik ialah kurun dia, dan sepah tu kurun tabi'in, dan sepah daripada tu kurun at-tabi'in. Jadi tu jaminan Nabi, mana dikatakan 3 kurun pertama tu kurun yang terbaik. Jadi kalau kita nak kecek pasal demo tu pun kecek benda-benda yang baik. Tidak sebut, dia kata la yuzkaruna, tidak disebut akan mereka itu melainkan bil jamil, dengan huk baik-baik. Sebabnya demikian itu dia kata setengah daripada nak menghormati mereka dan nak membesarkan mereka. Mereka duduk dalam kurun-kurun yang terbaik. Dan membesarkan mereka tu setengah daripada membesarkan agama. Mereka itulah antara pembawa ataupun penerus kepada menyampaikan syariat Islam kepada boleh sampai kita tu melalui mereka. Jadi wajiblah atas kita nak membesarkan mereka dan menghormati mereka. Jangan sebut mereka tu mereka yang baik-baik. Faman dzakara wa man dzakarahum bisu'in fahuwa ala ghairi sabil. Siapa-siapa yang sebut mereka tu duk cerita pasal kurun-kurun yang terbaik ni, tapi dia duk cerita benda-benda huk tak molek. Jadi mereka ni, orang-orang lagu ni ialah sudah pun terpesong daripada jalan yang sebenar. Walaupun ada benda-benda tak molek, jadi huk kita nak keceknya benda huk molek pasal demo tu. Jadi kalau kita kecek benda huk molek pun, ibarat kalau kita kata, kalau kita suluh dengan lapu suluh pergi cerah, jadi padan dah untuk kita lalu dengan huk lapu suluh kita tu. Kita tak perlu pun panggil pandai kepada huk gelak-gelak tu, pandai yang kita suluh untuk jalan kita lalu tu. Jadi huk kita nak ikutnya huk kita suluh tu, huk kita nak lalu tu, jadi cukup dah. Tak perlulah kita nak sebut huk buruk-buruk mengenai mereka. Wala nufaddilu ahadan minal awliya ala ahadin minal anbiya alaihimus salam. Dia kata, dan kita juga tak boleh nak melebihkan seseorang pun daripada kalangan wali-wali melebihi salah seorang pun daripada kalangan anbiya, nabi-nabi. Jadi wa naqulu nabiyyun wahidun afdalu min jami'il awliya. Jadi sepatutnya kita kena kata, dia kata seorang nabi tu, walaupun seorang nabi, jika dibandingkan dengan sekalian wali-wali, jadi seorang nabi tu lebih mulia daripada himpunan wali-wali. Jadi tak boleh nak banding. Jadi hak ni pun kalau kita sembuk akidah kita pun insya-Allah memang selamat, insya-Allah. Cumanya ada juga orang yang melebihkan wali dari melebihkan hak dia suka tu lebih daripada nabi. Hal ini berlaku di masa musannif lagi lah. Jadi sepatutnya bagi kitanya akidah kita melebihkan nabi atas wali. Jadi nabi itu dia menghimpunkan 2 perkara. Pertama nubuah, kenabian, dan yang kedua wilayah kewalian. Nabi itu dia himpun 2 sekali. Nabi pun dia, wali pun dia.
Adapun wali ni dia sekadar wali. Jadi wali tu ada sungguh. Memang setengah ulama lain pun mempermasukkan dalam akidah juga adanya wali Allah atas muka bumi. Tak boleh nak nafi. Sebabnya ada juga orang yang menafikan wali. Jadi wali Allah ni ada atas muka bumi. Dan wali ni juga Allah kurniakan dengan karamah, kemuliaan. Wa nu'minu bima jaa min karamatihim, dan kita juga kena percaya dengan apa yang ada yang berlaku panggil daripada orang Melayu panggil keramat-keramat mereka. Memang ada sungguh. Jadi keramat dia maksudkan di sini ialah benda yang menyalahi adat. Jadi wali tu di tangan wali memang berlaku sungguh benda yang menyalahi adat. Jadi hal ni pun termasuk dalam akidah kita juga. Jadi yang beza antara keramat wali dan mukjizat Nabi, dua tu dari satu sudutnya sama aja, benda yang berlawanan dengan adat. Maknanya kalau tak tangan atas api tu contohnya tangan tak bakar, tak panah. Jadi hal tu panggil benda yang menyalahi adat. Jadi benda yang menyalahi adat ni keramat pun maksud dia sama dengan mukjizat. Mukjizat pun benda yang menyalahi adat. Apa yang membezakan dua tu ialah Nabi ni dia ada mukjizat beserta dengan dia tu dakwa dia tu Nabi, dakwa dia tu Rasul. Adapun keramat ni dia tu menyalahi adat juga, tapi wali ni dia tak dakwa dia tu jadi Rasul, tak dakwa jadi Nabi. Jadi keramat tu memang ada sungguh, kita kena percaya sungguh berlaku, bukan setakat kita lah ni, bahkan zaman sahabat lagi berlaku di tangan-tangan sahabat benda yang panggil keramat yang menyalahi adat. Cerita paling sahurnya ialah antara sahurnya Sayyidina Umar tu bila duduk khutbah di atas mimbar tu, dia boleh nampak askar dia tu duduk pergi di mana tak ingat. Jadi dia boleh nampak dia tu duduk di Madinah, duduk atas mimbar, tapi dia boleh nampak askar dia duduk pergi di tempat pergi tu. Bahkan dia boleh bagi arahan kepada askar-askar dia tengah pergi tu supaya panggil pergi naik atas bukit. Jadi hal tu panggil antara keramat, mana kita kena percaya ada berlaku sungguh di tangan wali-wali. Jadi wali tu yang dikehendaki di sini ialah orang yang mengenal Allah Ta'ala, lagi pula dia tu berkekalan atas taat kepada Allah Ta'ala, lagi pula dia tu menjauhi maksiat. Lepas tu dari segi keduniaan dia tu, dia tak sungguh nak mencari kelazatan dunia, tapi tak sungguh tak panggil kalau jatuh pun dia tak asyik, tak bukan kata siapa tak khabar ingat. Jadi wali tu syarat dia tu kenal Allah Ta'ala, kekal atas taat, jauh daripada maksiat. Wasahha 'anil thiqati min riwayatihim, dan sahih betul lah daripada betul lah riwayat-riwayat daripada orang-orang yang thiqah, yang dipercayai. Jadi banyaklah orang panggil yang cerita siapa kita tu, jadi boleh dipercayai. Wa nu'minu bi asyratis sa'ah min khurujid dajjal wa nuzuli Isa bin Maryam alaihi salam minas sama'i, dan kita juga wajib beriman dengan
tanda-tanda berlaku, tanda-tanda kiamat. Antara tanda-tanda kiamat yang musannif sebut sini sikit je, ialah iaitu keluarnya Dajjal. Jadi Dajjal tu akhir keluar, jadi kita kena beriman sabit Dajjal tu akhir keluar. Dajjal tu manusia. Jadi nak pergi detail tu tak perlu, sekadar kita wajib berimannya Dajjal tu antara tanda-tanda kiamat ialah keluar Dajjal tu pun cukup dah. Cuma kalau pergi detail sikit ya, dia tu Dajjal tu manusia. Manusia dikatakan daripada keturunan Yahudi, tubuh besar, tegak. Dia tu keturunan anak Nabi Adam juga. Dia tu ada sejak daripada masa Nabi Muhammad ada tu, dia ada dah. Masa tu dia tu diikat di pula, diikat dengan besi. Antara tanda dianya ialah kebun tamar di Baisan, akhir apa panggil tak buah, antara tanda dia. Jadi banyak lagi tanda dianya. Jadi Dajjal ni hijrah dianya, dia akhir tubik 40 hari je. Hari pertama dia tubik sama dengan setahun. Jadi fitnah-fitnah dia tu, sehari yang pertama tu sama dengan setahun, sehari yang kedua sama dengan sebulan, kau silap tegur. Hari yang ketiga sama dengan seminggu, hari yang keempat dan seterusnya tu supaya hari-hari biasa. Jadi antara ada ulama kata kita kena syukur kita akhir zaman ni, sebabnya masa kita akhir zaman ni cepat. Jadi kita kena syukur. Jadi kalau kata sebulan sehari tu sama dengan setahun, memang sehari tu sama setahun dalam ni. Jadi cepat dah. Jadi kita ni kena syukur. Kalau zaman dulu, kalau Imam Syafi'i itu sehari dia boleh baca 30 juz Quran, tak ganggu lagi urusan dunia dia, tak ganggu lagi urusan dia nak mengajar, nak tu nak ni. Jadi masa dia bagi kita ni, kita kata panjang masa dia, bagi kita ni pendek. Jadi kita bersyukur masa kita tu pendek. Sebab memang kita ni bukan masa panjang pun, bukannya kita nak buat amal ibadat pun. Jadi pada dengan amal ibadat kita buat ni dengan masa pendek kita ni. Jadi kalau huru hara akhir zaman tu, antara sebelum tandanya keluarnya Dajjal, kita akhir kemara 3 tahun. Jadi itulah ulama kata kita kena syukur walaupun kemara 3 tahun tu. Jadi masa kita ni pendek dah. Jadi kita harap-harapnya tak terasa. Jadi Dajjal tu bila dia keluar, dia akan pergi semua orang panggil dikatakan seluruh pelosok kampung. Jadi lagu mana tafsir dia tu wallah alam lah, lagu mana dia boleh pergi dalam masa 40 hari tu seluruh pelosok kampung. Walaupun kita kata ada ulama moden kata 40 hari, sendiri seluruh pelosok kampung tu tak pelik, sebabnya telefon ada masing-masing. Jadi siapa belaka, jadi berita keluar dia tu siapa belaka, tak ada orang tak tahu. Itu panggil tafsir moden. Jadi kalau ikut zahir ayatnya, dia tu akan pergi sendiri ke seluruh pelosok kampung, tak ada tak terlepas. Antara pembunuh Dajjalnya ialah Nabi Isa. Nabi Isa tu pun dia jauh boleh mampu bunuh Dajjal. Antara panggil tanda-tanda kiamat yang musannif mari lagi ialah nuzul Isa bin Maryam alaihi salam minas samai. Nabi Isa akan turun daripada langit. Jadi situ pun cukup dah untuk kita iktikad.
Nabi Isa akan turun daripada langit. Jadi kalau pergi detail sikit, dia tu turun, dia pergi di sayap malaikat. Dikatakan juga ada orang boleh nampak tempat turun dia nya ialah di Menara Putih di Syam. Ada kata di Syria. Jadi kalau ikut ulama ni siap boleh khusus, boleh tunjuk masjid mana-mana, boleh tunjuk menara mana-mana. Menara tu ada dalam ni. Tu kalau kita ikut nak pergi kata secara detail tunjuk. Jadi kalau tidak cukup memadai, dia tu Nabi Isa tu akan turun daripada langit. Jadi bila Nabi Isa turun, sebahagian daripada ahli kitab tu akan beriman kepada Nabi Isa. Mana akan masuk Islam. Nabi Isa turun, dia bawa Islam, bukan dia bawa syariat Nabi Muhammad, bukan bawa syariat dia. Lepas tu antara lagi bila dia turun, bunuh panggil mapuh, dia panggil bunuh khinzir, mematahkan salib-salib. Jadi harta pada masa dia tu melimpah-limpah sehingga kita ada orang yang nak terima. Dia tu jadi pemimpin yang adil dengan syariat Islam. Jadi bila dia turun, segala agama-agama tu terhapus, tinggalnya agama Islam. Dia pula akan hidup di muka bumi selama 40 tahun. Nabi Isa. Lepas tu bila dia wafat, dikatakan dia tu akan dikebumikan antara Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar. Tapi tu tak, bukan kata penting pun. Pentingnya etika kita Nabi Isa akan turun daripada langit. Seterusnya antara kita kena beriman lagi, nu'minu wa nu'minu bi tulu'i syamsi min maghribiha. Matahari akan terbit daripada tepat terbenam dia. Mana akan terbit daripada arah, kalau kita Malaysia agak daripada arah kiblat. Jadi lagu mana matahari terbit tu dikatakan juga sebelum matahari terbit daripada sana tu akan berlaku gelap beberapa hari, dan seterusnya matahari tu akan terbit daripada maghrib, daripada tempat dia terbenam tu. Tapi walaupun dia terbit daripada situ, dalam keadaan cahaya tak memancar mana. Lepas tu siapa ke panggil atas kepala tu, dia akan turun seperti biasa ke arah biasa, dan selepas tu akan terbit daripada arah biasa lah. Cuma sekali tu je dia terbit daripada arah sebelah terbenam. Jadi bila matahari terbit daripada sana, iman orang kafir kalau dia nak beriman tak diterima dah. Dan taubat orang kalau nak bertaubat tidak diterima. Waktu pun dikatakan kalut tu pun hanya beberapa hari je. Lepas tu manusia akan hidup seperti biasa je. Wa khuruji dabbatil ardi min mawdi'iha, dan akan keluar, antara kita kena beriman juga, keluarnya binatang daripada bumi, daripada tempat keluar dia. Waktu pun memadai kita beriman setakat tu. Akan keluarnya binatang daripada bumi. Jadi kalau pergi detail sikit kat binatang ni, dikatakan akan keluar dekat dengan Kaabah. Jadi dia tu, binatang tu dikatakan besar, sampai kepada 60 hasta. Dia akan kejar orang, tak ada orang yang boleh lari daripada dia. Kalau nak lari pun tak boleh nak lari. Tapi orang akan lari lah sebab dia besar. Dia akan kejar orang. Bila dia kejar, bila dia akan tanda di dahi-dahi tu. Huk mana mukmin dia akan tanda mukmin, huk mana kafir dia akan tanda kafir.
Jadi kalau setengah kalau ikut setengahnya berlaku Nabi Dajjal dulu, Nabi Isa turun, selepas tu akan Dabah ni kemudian daripada tu. Jadi tu jauh panggil tanda-tanda kiamat yang musannif mari. Ada lagi dia tak sebutnya, macam kita kata bebasnya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi musannif tak sebut juga, dan juga keluarnya api. Ada api yang usir usir manusia tu. Ataupun dan juga antara musannif tu mari ialah berlakunya asap ataupun dukhan, dan berlakunya serentak gerhana di sebelah timur dan barat dan di Jazirah Arab. Jadi musannif mari sini sikit ya tanda-tanda kiamat. Wala nusaddiqu kahinan wala arrafan wala man yadda'i syai'an yukhalifu alkitab was sunnah wa ijma' al-ummah. Dan kita juga tak boleh nak membenarkan kahinan wala arrafan, dukun ataupun orang-orang yang meramalkan ataupun yang boleh cerita benda-benda yang telah lepas. Dan kita juga tak boleh nak membenarkan orang yang cerita benda yang akan datang ataupun panggil ramalan nasib. Dan kita juga tak boleh nak membenarkan mereka yang mendakwa sesuatu yang menyalahi kitab dan sunnah dan ijma' al-ummah. Jadi yang dikatakan sini, mereka yang mendakwa sesuatu yang menyalahi kitab, sunnah dan ijma' al-ummah, antara dia marinya contohnya sahih. Jadi tak boleh nak membenarkan mana tiga orang ni, orang huk meramalkan ataupun panggil gapo lah, benda telah lepas. Jadi kalau kita hilang barang kita akan pergi jumpa dia. Jadi bila jumpa dia, dia akan cerita, tunjuk siapa dia curi. Jadi dia tu boleh tunjuk ke siapa dia yang benda-benda yang telah lepas. Sebabnya dikatakan orang lagu ni biasanya ni tak, bukan kata wali dia. Kalau wali tu cerita dah tadi, dia tu ada keramat. Kalau ini bukan wali. Mana kalau wali tadi orang yang taat, orang yang jauh maksiat, orang yang berkekal atas taat. Hari ini kita kata panggil ahli nujum ke gapo ke. Jadi kalau wali tu tak pelik kalau dia cerita benda lepas, benda akan datang, tu tak pelik. Sebab kata dia tu ada keramat. Tapi ini bukan wali. Hari ini panggil ahli nujum. Jadi tak boleh nak membenarkan. Kalau dia cerita, kalau hilang barang boleh pergi jumpa dia, dia akan tunjuk. Jadi orang lagu ni biasa dia akan guna jin. Jadi tak boleh nak membenarkan. Begitu juga ramalan benda akan datang tak boleh dibenarkan juga. Dan juga sahih pun tak boleh nak dibenarkan juga. Wa nara al-jama'ata haqqan wa sawaban wal firqata zaygun wa azaban.
Dan kita juga meyakini bahawa jamaah adalah sebenar dan kebenaran, dan perpecahan itu adalah sesat dan menyimpang. Jadi jamaatul muslimin itu sebenar. Jadi selain daripada itu adalah jadi firqah-firqah selain daripada itu sesat. Jadi yang dikehendaki di sini ialah firqah tu panggil jamaah tu dikehendaki di sini di sisi musannifnya ialah muslimin. Firqah yang selain daripada muslimin itu mana kafir. Bukan kata parti-parti ke apa. Jadi jemaah sini bukan kata parti ke apa, tapi dikehendaki sini ialah orang-orang Islam adalah sebenar, dan orang kafir itu adalah sesat dan menerima azab. Jadi di sisi musannifnya dia kata yang kata perpecahan 73 72 tu dikehendakinya bukan kata perpecahan orang Islam. Jadi ahli kiblat kita, ahli kiblat dikira satu cabai. Adapun 72 lagi cabai tu ialah cabai-cabai kafir. Jadi yang dikehendaki perpecah situ bukan perpecah ummatu ijabah, tapi yang dikehendaki pecah di 72 tu ialah perpecahan umat tu ummatud dakwah. Jadi dikirakan keseluruhan manusia yang ada selepas daripada Nabi Muhammad ni. Jadi hot situ dikira 73. Bukan kata 73 tu panggil kita pecahkan muslimin saja 73 dah. Jadi bukan lagu tu. Walaupun ada pandangan lagu tu ada pandangan kata 73 tu kaum muslimin tu dia pecah 73, hanya satu jahuk muslimin huk sebenar, 72 lagi salah. Jadi tu ada juga kata lagu, tapi dia nak sininya tak 73 huk kata pecah tu umat Nabi Muhammad tu diambil kira atas keseluruhan. Kafir tu 72, satu tu Islam. Jadi ahli sunnah wal jamaah dia tidak mengkafirkan sesama Islam. Jadi Islam tu dikira satu firqah, 72 tu ialah kafir. wa dinullahi fil ardi was sama'i wahidun wa huwa dinul Islam. Dan agama Allah Ta'ala di bumi dan di langit hanyalah satu, iaitu agama Islam. Qala Allah Ta'ala inna ad-dina 'indallahi al-Islam, wa qala Allah Ta'ala wa raditu lakumul Islam madina wa huwa bainal ghuluwi wat taqsir wa bainat tasbih wat ta'til wa bainal jabari wal qadari wa bainal amni wal ya'si. Agama Allah Ta'ala di muka bumi dan di langit hanyalah satu, iaitu agama Islam. Supaya kata Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, sesungguhnya agama di sisi Allah Ta'ala yang diredai hanyalah Islam, dan aku redha bagi kamu al-Islam sebagai agama. Dan Islam itu tidak melampau dan tidak juga bersifat taksir, kurang, tidak berlebih-lebih.
dan tidak kurang. Dan agama Islam itu juga bukanlah tasbih dan bukan juga ta'til, membatalkan. Tasbih itu maksudnya menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, dan bukan juga ta'til. Ta'til tu maknanya kalau ada ayat-ayat Quran yang nampak serupa tu menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Jadi bagi golongan Yahud ta'til ni dikata bukan ayat Quran. Jadi bagi golongan Yahud tasbih pula, dia guna ayat tu untuk kata Allah Ta'ala tu serupa dengan makhluk. Jadi Islam ni duduk tengah-tengah, bukan tasbih, bukan menyerupakan Allah Ta'ala, dan bukan juga membatalkan ayat Quran tu. Jadi duduk tengah-tengah. Dan juga antara Jabari wal Qadari, kita sedia maklum puak Jabari, puak Jabariyah dan puak Qadariyah. Puak Jabariyah ni mengatakan kita ni tak ada sesuatu pun, tak ada panggil, tidak diberi usaha ke apa, tidak diberi pilihan. Kita ni hanyalah serupa dengan bulu-bulu ataupun debu-debu yang bertebangan di udara. Kita ni tak ada pilihan ke apa satu, hanya ikut di bawah angin, hanya ikut takdir Allah Ta'ala. Jadi bukan kata serupa lagu tu, dan bukan juga serupa Qadariyah. Dia kata kita ni boleh menentukan sendiri, tak juga. Jadi kita ni Islam ni antara duduk tengah-tengah. Kita ni diberi usaha, diberi pilihan. Jadi nak pilih huk mana molek, huk mana nak pilih, nak duduk dalam sesak ke, nak duduk dalam hidayah. Kita diberi pilihan, nak buat taat ke, nak buat maksiat. Dan Islam juga di antara al-amni wal ya'si. Al-amni itu maksudnya nak kata rasa selamat tak boleh juga, nak rasa putus asa pun tak boleh juga. Jadi kalau orang rasa selamat tu maksudnya dia tu tak buat apa satu sebab dia rasa selamat dah. Kalau orang putus asa ni juga lagu tu juga, bila dia rasa putus asa dah, putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala, jadi tak buat apa satu juga. Jadi kita ni nak rasa selamat pun tak boleh, nak rasa putus asa pun tak boleh. Kita kena pilih jalan tengah. Jadi nak rasa selamat pun takut-takut tak juga. Jadi kita kena usaha juga. Taat apa buat taat. Nak rasa putus asa tak boleh juga. Jadi kita ada juga harapan. Kena ada sifat rasa takut-takut tak selamat lagi kita. Jadi kita kena usaha lagi, buat ibadat lagi, usaha duduk dalam taat lagi. Jadi walaupun kita buat taat tu, kita pun bukan rasa amal juga, kita kena juga rasa harap-harap Allah terima. Jadi putus asa ni dia tu tak ada dalam hati dia, tak ada harapan kata Allah tu terima. Tu putus asa, tak ada harapan. Jadi tak boleh. Kita kena ada juga harapan, kena ada juga sifat raja. Ada harapan, harap-harap Allah terima. Jadi kena ada harapan dan kena ada rasa takut juga. Fahadha dinuna wa i'tiqaduna zahiran wa batinan. Dan musannif kata inilah dia duk hipung ni ialah
agama kami dan i'tiqaduna dan i'tiqad kami, i'tiqad zahir dan batin kami. Yang mana dia hipungkan dia timur daripada anak murid Imam Abi Hanifah. Jadi dia kata lagu inilah i'tiqad kami dan pada zahir dan batin kami. Wa nahnu bara'un ila Allahi min kulli man khalafa alladhi dzakarnahu wa bayyanahu. Dan dia kata kami ni dan kita sepatutnya berlepas diri daripada orang yang menyalahi apa yang kami sebut, dia kata, dan apa yang kami terai. Jadi dia kata dia tu, dan sepatutnya kita juga kena berlepas diri, mana tak boleh nak ambil huk selain daripada huk dia sebut, selain daripada huk dia terai. Sepatutnya lagu tu. Dan memang sepatutnya, sebabnya i'tiqad dia ni, kita akidah dia ni, dia karya 300 tahun 300 hijrah tu, lebih-lebih sampai ke hari ni lebih daripada 1000 tahun di timur. Sepanjang zaman tak ada ulama yang menyalahi. Maknanya kitab dia ni seolah-olah walaupun dia seorang karya, seolah-olahnya semua ulama karya lagu ni dah. Jadi huk dia karya ni lagu ni, jadi ulama lain tu nak karya tu orang panggil rasa tak perlu dah. Sebabnya ulama lain pun pandangnya dia, pendapat dia huk dia faham daripada Quran dan hadis pun serupa juga. Seolah-olah, jadi seolah-olah walaupun seorang dia karya, seolah-olah semua ulama karya lagu ni juga. Jadi pandangnya dia seorang, seolah-olah semua pandangan ulama-ulama pun lagu ni juga. Jadi seolah-olah kitab dia ni bukan, seolah-olahnya bukan dia karya seorang, seolah-olah kitab dia ni dikarya seolah-olah semua ulama karya lagu ni berlaku. Sebab itulah di timur sepanjang zaman lebih daripada 1000 tahun. Jadi huk dia kata tu sepatutnya huk lagu ni, huk dia royak ni, lagu ni kena ambil, dan kita tak boleh ambil selain daripada ni. Memang sepatutnya lagu tu lah. Sebabnya kita dia sebut dah tadi, kita ni tak boleh nak menyalahi ijma'an ummah, tak boleh nak menyalahi kesepakatan ummah. Jadi huk dia karya tu kira sepakat dah seluruh umat lagu tu. Jadi huk dia i'tiqad dia ni i'tiqad semua ulama. Wa nas'alullah ta'ala an yuthibana 'alal iman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menetapkan kita di atas iman. Wa yukhtim lana bihi, dan Allah Ta'ala mudah-mudahan menyudahkan kita akhir hayat kita pun dengan iman. Wa yu'simana min al-ahwa'i al-mukhtalifati, menyelamatkan kita daripada hawa nafsu yang menyangguh kebenaran, dan wal ara'i al mutafarriqati, dan segala pandangan-pandangan yang menyalahi kebenaran, wal madzahibil radiyah, dan menyelamatkan kita juga daripada mazhab-mazhab, aliran-aliran pemahaman yang ditolak. Apa dia contohnya, dia kata mislu musyabbihah, golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk, wal mu'tazilah, begitu juga mu'tazilah keluar daripada ahli sunnah wal jamaah, wal jahmiyah gitu juga, dan jabariyah, qadariyah, wa ghairihim minalladzina khalafuna sunnah wal jamaah, dan semualah golongan yang menyalahi ahli sunnah wal jamaah, wa halafu ad-dhalalah, dan yang menghampiri kesesatan. Wa nahnu minhum bara'un, dan kita sepatutnya, dikata kami ni berlepas diri daripada golongan-golongan tersebut. Wa hum indana dhullal ardiya, dan mereka tu semua tu di sisi kaminya adalah golongan-golongan sesat yang jahat. Wa billahil ismatu wat taufiqu, dan dengan Allah Ta'ala kita minta keselamatan dan taufik hidayah, pimpinan
daripada Allah Ta'ala. Wallahu alam. Jadi akhir sekali kita baca Fatihah untuk musannif dan semua ulama-ulama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana shifaa'an wa imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.